A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi war rasul fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, yang membawa maksud daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu berasaskan kepada niat, dan sesungguhnya bagi seorang itu berdasarkan apa-apa yang diniatkannya. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul, yakni diterima dan diberi ganjaran. Dan sesiapa yang berhijrah kerana tujuan keduniaan yang ingin diperolehinya, ia akan mendapatkannya. Atau sesiapa yang berhijrah kerana wanita yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya akan mendapat apa yang diniatkannya. Jadi cerita kita pada kali ini, bab dia ikhlas dalam kehidupan kita. Ikhlas dalam kehidupan. Kita ni ahli-ahli surau, jawatan kuasa ke, yang tak ada dalam jawatan kuasa pun kita kira ahli jawatan kuasa juga. Jadi mesti ada ikhlas. Mesti ada ikhlas dalam membangun surau kita. Hadis tersebut menjadi asas dan peringatan kepada umat Islam betapa pentingnya sifat ikhlas dalam perbuatan. Setiap amalan yang dilaksanakan dengan ikhlas kerana Allah akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dilakukan kerana ingin menunjuk-nunjuk kepada manusia lain akan menjadi sia-sia, ibarat hujan jatuh ke pasir. Ini dibagi perumpamaan ibarat hujan jatuh ke pasir lah. Waktu ni waktu hujan tak? Turun ke pasir, jatuh ke pasir, hilang dengan gitu. Sia-sia tak? Dia bagai ikhlas ni boleh nampak tak? Contoh mana Abah Sing tak? Ikhlasnya dia nak bagi ayam dia tu, tak? Dia cakap jangan ambil seekor dua, ambil 5-6 ekor. Itu nampak
Tak? Ikhlas tu boleh dilihat. Tak? Maksud ikhlas. Ikhlas dari segi bahasa, dia daripada perkataan akhlasa. Akhlasa yang bermaksud bersih dan suci daripada kotoran yang mencemarkannya. Menurut istilah, ikhlas ini semua amalan zahir dan batin yang dilakukan semata-mata mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala tanpa menyengutukannya. Tanpa menyengutukannya, tanpa buat syirik lah dengan yang lain-lain. Nanti kita bahas ada benda syirik ni dalam benda yang tak, dalam bab tak ikhlas dia ada jadi benda syirik. Orang yang ikhlas akan berusaha menyembunyikan amalan kebaikannya yang dilakukannya sebagaimana dia berusaha menyembunyikan keburukannya daripada diketahui oleh umum. Kita ni ada masalah-masalah kita, tak? Ada aib-aib kita, tak? Aib inilah yang kita selalu sorok-sorok. Jadi perkara ikhlas ini mesti sorok macam kita nak sorok aib kita. Itu situ tempat dia, tak? Tapi bila pilihan raya ni kelakar juga kadang-kadang, tak? Ada seorang cala, tak? Ada seorang cala ni, dia pergi rumah pengundi ni, naik rumah bertanya khabar, tumpang solat Zuhur, tak? Tumpang solat, dia pun solat. Dia pergi rumah sebelah, tak? Bertanya khabar, tak? Boleh tumpang solat tak? Solat Zuhur lagi sekali, tak? Dia pergi rumah sebelah, tak? Kalau rumah yang kita punya ni jenuh, tak? Sampai 5-6 kali solat. Nak cakap dia ni seorang yang bersolat, tak? Tapi itu dari sudut hati dia tu, tak? Ikhlas dia tu boleh diperlihatkan, tak? Ikhlas ke gitu? Sampai solat 5 kali, 4 kali, tak? Tak? Dia gitu. Kisah seorang lelaki yang dikenali sebagai Muhajir Ummu Qais, yang ingin meminang seorang wanita iaitu Ummu Qais. Dah jadi isteri dia. Lepas tu perempuan tersebut enggan mengahwininya kecuali lelaki itu berhijrah sama ke Madinah. Jadi lelaki tersebut, Muhajir ini, berhijrah, maka berkahwinlah mereka. Tapi cerita dia ni, dia tak dapat pahala ni, tapi dia dapat bini. Berhijrah untuk dapat bini, boleh. Itu orang panggil ganjaran dunia. Ganjaran dunia. Jadi sebenarnya sifat ikhlas ni, dia kuat. Dia kuat. Dia satu benda yang kuat. Kalau kita zaman dulu minat gusti tak, masuk hak harga ni 3 dia bantai, tak? Dia seorang yang kuat, tak? Apatah lagi kalau dia bergabung dengan Randy Savage, tak? Jadi pentas tu milik dia lah, tak? Sebab dia ni kuat, tak? Kuat, tak? Pensang pun boleh bangun, tak? Orang tepuk 1, 2, bangun. Kali ketiga tu tak sempat 3 bangun, tak? Jadi ikhlas ni dia kuat, tak? Sebab penentang dia ni ada 3 orang.
ada 3 benda. Tak, 3 benda yang menentang perkara ikhlas ni. Yang pertama, riak. Tak. Yang kedua, suma'ah. Tak. Yang ketiga, ujub. Apa beza ni? Apa beza ni? Suma'ah ni, riak lah, riak. Riak dulu. Riak ni melakukan amalan untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain. Itu dinamakan riak. Tak. Kita lakukan amalan itu untuk orang lain tengok. Tak. Paku dinding surau sambil tengok orang lain. Tak. Lepas tu dia paku atas tangan dia. Tak. Tak. Ini perlu apa, yalah, pembersihan tu. Tak. Pembersihan. Ataupun kita buat apa-apa benda nak suruh orang tengok. Itu orang panggil riak. Tak. Kalau boleh ngelak benda tu, kuatlah ikhlas kita. Tak. Menanglah ikhlas kita. Tak. Suma'ah. Suma'ah ini memberitahu manusia amalan yang dilakukannya untuk mendapat ganjaran. Tak. Dia pergi jumpa apa, wakil rakyat. Saya dah korek ni, parik ni. Tak. Saya korek seorang saya. Pakai modal saya tak. Dengan harapan nak ganjaran. Itu suma'ah. Tak. Tidak ikhlas. Tak. Benda yang tidak ikhlas. Tak. Nak suruh orang lain nampak. Tak. Kita buat nak suruh orang nampak. Tak. Jadi itu perlu disorot. Perlu disorot. Ini cerita bab hati. Hari ni tapak hari Rabu ni hadis. Kita baca hadis. Yang ketiga, ujub. Ujub ni bangga dengan amalan dan kelebihan yang ada pada diri sendiri. Berbangga. Kalau tak ada aku, kalau tak ada aku, dah lama surau ni roboh. Kalau tak ada aku, itu perkara ujub. Itu perkara ujub. Ni pun Tok Guru pesan juga dah. Kalau kita jadi orang utama, imam ke, pengurusi ke, bilal ke, tok siap ke, bendahari ke apa, apa lagi, timbalan ke apa-apa. Perkara yang 3 ni dia akan muncul bila kita masuk daripada pagar masjid. Dia akan masuk zak. Dia datang sekejap. Jangan layan. Jangan layan. Kita jadi imam, masuk pintu tu zab dia akan datang. Jangan dilayan. Itu yang menghancurkan keikhlasan kita. Sahabat ni, kalau Osman bin Affan ni, dia pakai kain dia ni nampak betis. Nampak betis. Orang akan tengok, ini zuhud. Orang kaya. Orang kaya. Saidina Ali, dia pakai kain labuh. Tapi ini bab lain. Ini bab lain sebenarnya . Dia cakap, aku berlabuh kain ni bukan aku ni riak, ujub, suma'ah. Aku suka keadaan gini. Dia bergantung kepada hati rupanya. Tapi pandangan sahabat yang lain tengok, Saidina Ali ni macam riak. Ciri-ciri orang yang ikhlas. Orang yang benar-benar ikhlas akan melakukan sesuatu amalan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan untuk mendekatkan diri kepada makhluk yang lain.
Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Maksudnya, mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya. Surah Bayyinah. Jadi di sini dijelaskan ciri-ciri orang yang ikhlas. Dia boleh tengok pattern. Kalau kita tengok ayam, kita tengok ayam baik, dia ada ciri-ciri dia. Sayap dia tu, dalam sayap, dekat sayap dia tu dia ada lubang tu dia ada tumbuh pula bulu. Ini boleh pukul dengan sayap. Ayam tu boleh pukul dengan sayap. Kaki dia tu, batang kaki sisik dia ni ada satu sisik gelang. Ini kaki pukul. Paruh dia ni paruh dia ni dia pendek. Dia pendek, itu cekam kuat. Dia gitu. Jadi dia ada ciri-ciri. Tu kalau ayam lah. Jadi ciri-ciri orang yang ikhlas ini istiqamah, melakukan kebaikan. Dia istiqamah, dia buat je. Orang kata A, dia pun buat. Orang kata B, dia buat. Dia buat bodoh. Dia istiqamah. Orang yang tak ikhlas ni, bila kena tegur sikit, tak buat lah. Tu orang tak ikhlas tu. Orang yang ikhlas ni, orang kritik pun dia buat. Kritik dia buat. Itu orang ikhlas sebenarnya. Kita jangan salah faham. Orang ikhlas gitu apa dia. Tidak mengharapkan pujian manusia. Tidak mengharapkan pujian daripada manusia. Itu ciri-ciri orang yang ikhlas. Seterusnya, sentiasa mengharapkan keredaan Allah. Serah pada Allah. Serah pada Allah. Yang keempat, tidak mengingati kebaikan yang dilakukan. Dia lupakan kebaikan dia lakukan. Tapi kadang-kadang perlu juga mengingatkan sesuatu yang boleh memberi kebaikan. Tak apa. Ada juga dalam bab ikhlas ni, dia ada juga dalam bab kalau kita buka Kashfu Al-Asra, kitab Kashfu Al-Asra, dia ada juga, dia tulis yang boleh nampak macam tak ikhlas tapi itu bukannya riak. Macam tak ikhlas itu rupanya bukan sum'ah. Macam tak ikhlas itu bukan ujub. Dia ada juga. Terutama bab untuk menggalakkan orang lain turut beribadat. Turut mencontohi. Itu boleh. Yang kelima, sentiasa bersabar dalam kesulitan. Itu orang yang ikhlas. Dia sentiasa sabar walaupun dalam keadaan sulit. Dan seterusnya, yang ke-6, tidak menghiraukan kejian manusia. Dia tak ambil tahu pasal kejian manusia. Itu orang ikhlas. Seterusnya, mengharapkan ganjaran pahala di akhirat. Dia tak mengharapkan balasan di dunia. Dia mengharapkan balasan di akhirat. Yang kita dah belajar itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau orang-orang Arab jahiliah ni, dia tak nak dunia, dia tak nak akhirat. Memang orang tak ikhlas lah. Jadi kepentingan ikhlas ini, yang pertama,
dia akan mendapat perlindungan daripada Allah. Orang ikhlas, dia panggil orang mukhlisin. Orang mukhlis. Yang kedua, biasanya dia terhindar daripada hasutan syaitan. Dia kebal. Orang ikhlas ni orang yang kebal hati dia. Tak mantul. Bini marah pun relax. Relax. Muka dah merah lah, relax. Buat tak tahu lah. Benda kecil pun buat besar lah. Kita pun dia gini. Kalau bini tu marah anak, kita jangan turut serta. Kita jangan turut serta. Itu akan memburukkan keadaan. Dan pesan pada bini, bila aku marah, kau jangan turut serta. Kau coolkan aku. Dia gitu. Kepentingan ikhlas. Yang ketiga, diangkat darjat dan martabat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terangkat sendiri. Dia terangkat sendiri martabat dia. Azazi ni, dulu dia ni golongan mukhlis ni. Dalam dia beribadat kepada Allah ini, dia ikhlas ni. Keikhlasan itulah menyebabkan dia naik daripada langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, 6, 7. Berapa jik orang cakap. Habis langit dia boleh sebab keikhlasan dia. Dan setiap langit itu nama dia Al-Wali. Dan seumpama dengannya. 7 lapis langit tu bagi nama dia. Tanda makhluk yang mukhlis ni. Sampai satu tahap terpaksa diangkat ke alam malakut, alam malaikat. Martabat orang yang mukhlis ni. Orang yang mukhlis. Tapi akhir sekali dia tewas. Dia tewas. Tewas kepada ujub, riak, takabur. Itu yang penting. Takabur. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi, siapa yang pakai pakaian aku, hancurlah diri dia. Apa pakaian Allah Subhanahu Wa Taala? Takabur. Jadi iblis, setan ni, dia pakai pakaian Allah, iaitu pakaian takabur. Sombong. Pakaian kesombongan ni Allah Subhanahu Wa Taala ya. Manusia tak boleh pakai. Pakai hancur diri dia. Hancur. Dan kepentingan ikhlas seterusnya adalah amal ibadat diterima oleh Allah. Seterusnya doanya akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhir sekali hidup menjadi tenang dan tenteram. Cerita Hudai bin Iyad. Hudai bin Iyad ini pernah berkata, beramal kerana manusia adalah syirik. Buat kerja kerana manusia adalah syirik. Kadang-kadang kita lebih-lebih buat kerja depan bos kita. Meninggalkan amalan kerana manusia adalah riak. Manakala ikhlas pula akan menyelamatkan kamu daripada kedua-duanya. Ancaman manusia ini pada riak dan syirik. Itu yang ditulis dalam kitab ini.